wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun, Allah bersumpah dengan Tur Sinin ataupun gunung Tur Saina, dan Allah bersumpah dengan negeri yang diberikan keamanan, iaitulah negeri Makkah. Baik, bagaimana kita nak memandang tentang ayat 1, 2 dan 3 ini? Apakah hikmah, apakah agaknya sebab Allah memulakan surah At-Tin yang mempunyai 8 ayat ini dengan mengambil lokasi-lokasi ini. Ya, kita tahu Tur Sinin adalah lokasi. Hadzal baladil amin adalah lokasi. Hadzal baladil amin confirm adalah lokasi yang bernama Makkah. Manakala Tur Sinin adalah confirm lokasi yang bernama tempat munajat ataupun tempat Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. So ayat 2 dan ayat 3 confirm adalah lokasi. Tetapi ayat 1 kelihatannya bukan lokasi. Kelihatannya buah-buahan. Tetapi para ulama menyatakan kerana ayat 2 dan ayat 3 adalah lokasi, maka ayat 1 juga pastinya lokasi. Lokasi. Bahkan dalam tradisi orang-orang Arab yang bermusafir, berdagang, mereka memang menamakan sesuatu tempat berdasarkan produk yang mereka boleh mengambil manfaat. Mereka menamakan sesuatu tempat bukan hanya Syam ataupun Baitul Maqdis ataupun Habsyah ataupun Yaman. Mereka akan menamakan sebagai tinukum wa zaitunakum. Maksudnya pergilah ke sana. Kerana di sana kamu akan mendapat sumber rezeki kamu. So bila disebut watini wa zaitun, memang ia pada bangsa Arab punya adhan, pada fikiran bangsa Arab dia memang merujuk kepada lokasi. Bukan hanya buah-buahan itu sahaja, tetapi ia adalah bicara tentang sebuah lokasi. Baiklah. Pandangan yang pertama yang saya nak sebut pada malam ini adalah watini wa zaitun adalah buah-buahan yang terbit di Baitul Maqdis. Ia adalah lokasi yang bernama Baitul Maqdis di Palestin pada waktu ini. Para ulama mempunyai pelbagai pandangan. Tuan-tuan bolehlah membaca kitab-kitab tafsir. Ada yang menyatakan At-Tin merujuk kepada lokasi yang berbeza dengan lokasi Az-Zaitun. Tetapi malam ini saya mengambil pandangan yang pertama, iaitulah ia merujuk kepada satu lokasi, iaitulah lokasi yang diberkati. Lokasi yang diberkati, iaitulah Masjid Al-Aqsa alladhi barakna haulah. Sekitar Masjid Al-Aqsa iaitulah tanah Syam yang diberkati. Jadi apa metodologi para ulama pada pandangan yang pertama ini yang menyatakan tin zaitun merujuk kepada Palestin, merujuk kepada Baitul Maqdis yang diberkati? Kerana berdasarkan surah yang kelima ayat 66. Sesiapa yang rajin daripada yang menonton di Facebook, di YouTube itu bolehlah catat surah 5 ayat 66. Surah Al-Ma'idah ayat 66. Di mana pada ayat ini Allah berbicara tentang implikasi Bani Israel apabila mereka berpegang teguh kepada ajaran Rasul-Rasul yang diutuskan daripada Masjid Al-Aqsa yang dibina oleh moyang mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu. Dengar elok-elok. Ada perkataan makan. Ada perkataan makan. Watin wa zaitun memang confirm makanan. Ia bukan binatang, ia bukan makhluk yang tidak kelihatan, ia makhluk yang boleh dilihat, fizikal, yang bernama buah-buahan. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan kalaulah Bani Israel itu berhukum kepada Taurat dan Injil, kitab yang diturunkan kepada Musa dan Isa, dan apa jua yang diturunkan oleh Tuhan mereka, mereka akan dapat menikmati makanan daripada atas mereka dan daripada tapak kaki mereka. Maksud kata di sini barakah daripada mengikut wahyu. Barakah daripada mengikut wahyu bukan hanya sekadar pahala di akhirat, bukan hanya maghfirah, keampunan yang kita tidak nampak, tetapi juga yang kita boleh rasai seperti buah tin, seperti buah zaitun.
Barakah Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel di Masjidil Aqsa dan di sekeliling mereka pada zaman Islam memerintah dunia di bawah Nabi Sulaiman, di bawah Nabi Daud alaihi salam, ya, adalah mereka dapat menikmati atin, az-zaitun dan pelbagai lagi fizikal, ya, perkara-perkara fizikal seperti pemodenan, pembangunan. Tuan-tuan baca cerita Nabi Sulaiman pun, tuan-tuan akan dibawa kepada cerita teknologi, high teknologi. Nabi Sulaiman boleh pindahkan arash Malikatu Saba. Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa burung. Nabi Sulaiman boleh memahami, boleh mendengar suara semut. Nabi Sulaiman dapat menghasilkan lantai yang di bawahnya ada air dan kaca itu tidak kelihatan. Sangat hebat peradaban tamadun yang fizikal, yang kita boleh nampak, yang material boleh nampak, kesan daripada mematuhi wahyu. Apa yang nak disampaikan adalah Allah tak jadikan umat Islam ini kerana berpegang teguh dengan Al-Quran dan kalam Allah, mereka jadi orang yang terpinggir, primitif, ya, menjadi orang yang terkebelakang. Tetapi sebaliknya Allah tunjukkan daripada cerita, ya, Nabi Sulaiman contohnya, yang memerintah daripada Masjidil Aqsa dan tanah yang diberkati. Lihat kesan apabila mematuhi wahyu, Allah kurniakan bukan hanya pahala, bukan hanya sekadar barakah yang tidak kelihatan, tetapi barakah yang dapat dilihat dan dapat masuk dalam perut kita, seperti buah-buahan, seperti tin dan zaitun. Jadi mengambil daripada surah Al-Ma'idah ayat 66 itu tadi, maka tema surah At-Tin yang menyebabkan, ya, kita melihat objek-objek ini ada kaitan dengan tema ini adalah implikasi berpegang teguh dengan wahyu. Implikasi berpegang teguh pada wahyu bukan hanya sekadar akhirat, tetapi Allah akan kurniakan dunia. Tuan-tuan, puan-puan semua mesti baca surah Yusuf. Surah Yusuf jelas menunjukkan apa untung kami follow Nabi Yusuf. Apa untung kami follow Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub. Penduduk Mesir lah yang paling beruntung kerana follow wahyu, follow rencana Nabi Yusuf untuk menghadapi 7 tahun yang kedua. So nampak kat situ, manfaat follow Rasul, manfaat follow wahyu, bukan hanya untuk selamat di akhirat. Allah tonjolkan di dunia lagi macam mana rakyat Mesir bukan hanya survive, tetapi boleh bantu foreigner daripada negara lain. Dan siap Yusuf alaihi salam perintahkan abang-abang, jom ke Mesir. Kita dah tak stay dah di suasana badui, kita tak perlu stay lagi dalam suasana perkampungan yang berpindah randah dan miskin. Mari kita duduk negara maju. Islam menerusi surah Yusuf, Islam menerusi surah Yusuf, Islam menerusi surah An-Naml, surah 27, cerita Nabi Sulaiman. Islam, kita akan dapat lihat sangat mempelopori peradaban dan tamadun. Islam mempelopori teknologi. Jadi tak betul orang faham Islam ini bila berpegang teguh kita akan terkebelakang. Jadi bila kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ayat yang pertama daripada surah At-Tin ini dengan buah tin dan buah zaitun, maka kita memahaminya sebagai lokasi-lokasi, ya, ketiga-tiga ayat ini ataupun keempat-empat lokasi ini adalah lokasi yang Allah telah berikan barakah kerana di situ wahyu diturunkan. Kerana di situ wahyu diturunkan. Seperti Nabi Musa alaihi salam di Turi Sinin, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam di Wahadal Baladil Amin, seperti Nabi SAW yang diutuskan kepada Wahadal Baladil Amin, dan seperti para anbiya keseluruhannya yang diutuskan di Palestin yang disimbolikkan daripada watini wazaitun. Dan penyebutan tin dan zaitun, ya, kenapa disebut tin dan zaitun? Kenapa tidak sebut sahaja bumi yang diberkati contohnya? Sebut terus lokasi. Kerana ayat 2, ayat 3 sebut terus lokasi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mahu tunjukkan kesan daripada berpegang teguh dengan wahyu ini adalah berlangsungan, akan berterusan sampai hari kiamat.
Selagi ada buah tin dan buah zaitun, selagi itulah manfaat daripada berpegang teguh dengan wahyu akan berlaku. Segelintir orang berkata, yang hebat-hebat ni generasi dulu. Yang hebat-hebat ni, ya, ini cerita Nabi Sulaiman. Ini cerita Nabi Yusuf. Ini cerita Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka memanglah hebat. Mereka berpegang teguh dengan wahyu. Kita ni macam mana? Maka Allah Ta'ala memilih, ya, buah yang masih ada sampai sekarang. Buah tin masih ada. Buah zaitun, olive masih ada. Maksudnya apa? Kalau sekarang masih ada, sampai sekaranglah barakah wahyu. Sampai sekaranglah implikasi wahyu. Jangan kata Quran punya barakah hanya pada orang dulu-dulu. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Suratul Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Generasi, bukan bangsa Arab, walau di luar tanah Arab, walau dah 1400 tahun jauh daripada Nabi, seandainya mereka berpegang teguh dengan wahyu, mereka tetap akan dapat rezeki. Mereka akan tetap mendapat kelebihan material, kelebihan keduniaan. Dan tidak hanya Allah beri pada orang-orang terdahulu seperti Umar Al-Khattab, dapat tawan Masjidil Aqsa, Romawi dan Parsi pun tumbang. Bukan hanya cerita sejarah, tetapi sejarah ni akan berulang. Jadi kita boleh simpulkan, ya, saya cuba nak simpulkan, surah At-Tin adalah surah yang memberikan motivasi kepada mukmin untuk membina wawasan. Kerana kalau kita berpegang teguh dengan wahyu, Allah akan berikan dunia ini di bawah tapak kaki kita. Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga. Ya. Lalu kalau kita baca, ya, kalau kita lihat dua surah sebelumnya yang bercerita tentang Nabi SAW, tuan-tuan pun akan perasan, ya, dua surah sebelumnya ataupun surah-surah sebelumnya memang mood dia mood gembira. Psikologinya kita akan rasa gembira. Kita akan rasa Tuhan sedang memberikan berita gembira. Tuhan sedang memberikan ubat penenang. Tuhan sedang memberikan berita gembira. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan juga alam nashrah laka sadrak, sampailah kepada wa rafa'na laka dhikrak. Jadi apa motif dua surah ini Allah Ta'ala susun sebelum surah At-Tin? Maka ia untuk mewujudkan satu flow di mana secara psikologinya kita akan rasa surah At-Tin juga mesti bermotifkan mengenai berita gembira. Ini bukan hanya surah yang patut dilihat hanya dari sudut pandang pemakanan sunnah, lalu kita hanya zoom kepada ayat 1 sahaja, seolah-olah ayat 1 terpisah daripada ayat-ayat seterusnya. Tidak. So kita masuk dalam surah At-Tin, kita semangat nak hafal surah At-Tin, kerana surah ini pasti berbicara tentang, okey, itu cerita Rasulullah diberikan berita gembira. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oh, itu cerita Rasulullah dan para sahabat yang Allah berikan alam nashrah laka sadrak, kelapangan dada sampai tidak rasa tekanan walau bertubi-tubi cabaran datang. Tetapi bila kita baca surah At-Tin, surah seterusnya, sebagaimana buah tin, buah zaitun tu ada sekarang, ya, maka kita merasakan kita boleh repeat semula apa yang sudah pernah terjadi kepada orang-orang dulu-dulu. Barakah Al-Quran bukan hanya kepada Rasulullah yang diturunkan wadduha, yang diturunkan alam nashrah, tetapi barakah wahyu itu akan berterusan. Sebagaimana buah tin dan buah zaitun itu masih ada sampai sekarang, maka kita juga akan dapat manfaat daripada wahyu itu. So, Turi Sinin adalah cerita Nabi Musa diturunkan wahyu. Hadzal baladil amin, bumi Makkah yang 13 tahun diturunkan wahyu, disembah wahyu. Jadi implikasi daripada berpegang teguh dengan wahyu adalah Allah berikan dunia dan akhirat. Jadi itulah saya punya pandangan pertama yang saya nak ambil kesempatan malam ini. Dan pada 25 hari bulan nanti, saya akan memberikan pandangan kedua, dan inilah yang saya rasa satu sudut pandang yang menambah motivasi, iaitulah Wat-Tin wa Zaitun ataupun surah At-Tin ini adalah surah yang membina wawasan untuk kita membuka Palestin di masa depan. Surah At-Tin adalah surah yang telah menyebabkan Nabi SAW membina perancangan jangka panjang
untuk membuka Palestin di bawah Romawi pada waktu itu. Surah At-Tin, kalaulah kita baca, kita hafal, ia benar-benar memandu kita untuk mengembalikan tanah Palestin kepada keberkatan. Mengembalikan tanah suci ini kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah surah At-Tin ini ia merumuskan suratul Isra, surah yang ke-17, surah yang bercerita tentang muka bumi Nabi berisra itu akan Allah berikan kepada umat Muhammad, ya, sebagaimana pada ayat yang ke-7 surah Al-Isra. Jadi Allah menjadikan surah At-Tin ini, insya-Allah pada 25 hari bulan nanti saya akan terangkan dia punya kaedah penghujahan para ulama, macam mana Ustaz Syahri boleh come out dengan kesimpulan macam tu. Surah At-Tin adalah surah berbicara tentang Palestin di masa hadapan. InsyaAllah lah saya